Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya, Teknologi Siti Nurdianah binti Haihum, merupakan pensyarah cemerlang Sains Komputer di Kolej Matrikulasi Johor. Mesti anda tertanya-tanya, apa itu EasyProc kan? Jom ikut saya. Sebenarnya, tercetus idea apabila membaca laporan kerja calon dan melihat bagaimana pelajar belajar dan menjawab berkaitan dengan soalan programming. Didapati, pelajar sukar menganalisis keperluan input, output dan proses dalam masalah yang diberikan. Pelajar tidak menguasai asas pembinaan algoritma dan kemahiran penyelesaian masalah dalam subjek pengaturcaraan pelajar sangat lemah. Walaupun pensyarah menekankan bahawa proses dan langkah dalam penyelesaian masalah perlu diberikan penekanan dalam membantu pelajar meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah di dalam kelas, tetapi pelajar tidak dapat mengingat langkah-langkah yang terlibat. Maka hasil daripada perbincangan dan pemerhatian ini, maka wujud keperluan penggunaan suatu model dalam pembelajaran algoritma dan kod aturcara bagi membantu pelajar untuk menguasai algoritma dan kod aturcara dalam mencapai prestasi yang baik yang dinamakan EasyProc, iaitu singkatan kepada Easy Programming ataupun Easy Way to Program. Objektif utama kajian ini dijalankan ialah: pertama, untuk mengenal pasti keperluan pelajar matrikulasi dalam pembelajaran penyelesaian masalah pengaturcaraan untuk membangunkan EasyProc. Kedua, untuk membangunkan EasyProc menggunakan adaptasi model polia dan skematik warna. Akhir sekali, mengenal pasti kesan menggunakan EasyProc dalam pembelajaran penyelesaian masalah pengaturcaraan di kalangan pelajar matrikulasi. Kajian bermula pada sesi 2018-2019 melibatkan 91 orang pelajar sains program setahun di Kolej Matrikulasi Johor. Pelajar diberikan ujian pra selepas kaedah pengajaran biasa dijalankan. Selepas itu, pelajar didedahkan dengan EasyProc ini dan menjawab ujian pasca. Markah pelajar telah dianalisis menggunakan SPSS. Mari kita berkenalan dengan EasyProc ini. EasyProc dibina dengan menyepadukan kemahiran pemikiran komputasional. Pelajar dilatih untuk menggunakan EasyProc semasa proses penyelesaian masalah pengaturcaraan. Model ini dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan kemahiran berfikir komputasional pelajar selepas menggunakan model EasyProc. Model EasyProc ini telah dikembangkan dengan mengintegrasikan kemahiran berfikir komputasional. Terdapat 6 komponen pemikiran komputasional yang digunakan untuk setiap langkah penyelesaian masalah. Model EasyProc juga boleh digunakan dalam masalah pengaturcaraan pengajaran dan pembelajaran. Akhirnya, penggunaan EasyProc boleh digunakan sebagai alat pengajaran dan pembelajaran untuk subjek pengaturcaraan. Apakah prosedur ataupun langkah demi langkah dalam EasyProc ini? Pertama, menulis penyataan masalah. Teknik dimulakan dengan menulis penyataan masalah. Selepas itu, pelajar menentukan dan menggariskan output menggunakan warna biru dan input warna hijau dalam penyataan masalah tersebut. Warna ini perlu dikekalkan untuk setiap langkah yang terlibat dalam penyelesaian masalah pengaturcaraan supaya pelajar dapat melihat persamaan input, proses dan output yang terlibat. Langkah 2. Analisis masalah. Analisis penyataan masalah untuk mengenal pasti iaitu input hijau iaitu data yang diperlukan untuk mendapatkan output. Proses iaitu menggunakan warna merah pula menerangkan tentang cara memproses data untuk mendapatkan output.
dan output menggunakan warna biru ialah perkara yang perlu dicari atau dikira. Langkah 3. Reka bentuk penyelesaian menggunakan prosedur kod atau catat alih. Langkah ini memerlukan komponen algoritma keupayaan pelajar untuk membuat satu set arahan langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Langkah keempat pula, penulisan kod atau cara, iaitu proses menulis kod program menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti bahasa Java. Langkah 5, pengujian kod atau cara, iaitu prosedur menjalankan program untuk memastikan kemantapannya. Pengesahan program ialah proses memastikan program mematuhi permintaan pengguna. Langkah ini melibatkan komponen penaklukan logik di mana pelajar dapat menerangkan cara algoritma berfungsi, mengesan dan membetulkan ralat serta menjangkakan keputusan. Akhir sekali, dokumentasi mengandungi penerangan tentang program yang membantu pengatur cara lain dan penyunting atau menyelenggara kod program kemudian. Pelajar dapat mengaplikasikan EasyProc ini dalam menyelesaikan masalah melibatkan yang pertama, sequence control structure. Yang kedua, single selection control structure. Yang ketiga, dual selection control structure. Yang keempat, multiple selection control structure. Yang kelima, repetition counter control structure. Akhir sekali, repetition sentinel control structure. Melalui penggunaan EasyProc ni juga, pelajar dapat menyelesaikan masalah pengaturcaraan yang melibatkan gabungan control structure, array dan method. Mari kita lihat keaslian dan daya cipta EasyProc ini. EasyProc ini dapat memberi sumbangan inovatif kepada amalan semasa berbanding amalan pendidikan yang asal di dalam PDP programming. EasyProc ini juga telah berjaya mendapat hak cipta di bawah MyIPO. Seterusnya, amalan EasyProc secara praktikal. EasyProc ini selain daripada membantu penyelidik di dalam peningkatan min, juga membantu pesyarah lain, seterusnya peningkatan min college secara keseluruhannya. EasyProc ini mudah digunakan, meningkatkan produktiviti dan penjimatan dari segi kos dan masa. Penyelidik juga telah berkongsi EasyProc ini kepada ahli unit. Selain itu, penyebaran EasyProc juga melalui kursus, seminar
atau bengkel yang dijalankan di dalam kolej maupun di luar kolej untuk peningkatan kecemerlangan pelajar. Alhamdulillah syukur EasyPro ini telah mendapatkan beberapa pencapaian dan pengiktirafan hasil inovasi EasyPro ini. Yang pertama, Gold Award dalam pertandingan K Inovasi. Kedua, telah menerbitkan 2 artikel dalam Agile dan Solid State Technology. Dan penerbitan buku iaitu 77 Pedagogi Sukar, Kaedah dan Teknik Pensyarah Cemerlang, Guru Cemerlang. Kajian ini juga telah dibentangkan di K-Inovasi, iCommerce dan Kolegium Praktis Amalan Terbaik Pendidikan STEM Program Matrikulasi dan menjadi sumber rujukan kepada pengamal lain. Selain itu, EasyPro ini berpotensi untuk dikomersialkan di sekolah rendah, sekolah menengah, kolej matrikulasi, universiti ataupun mana-mana institusi yang menawarkan subjek programming. Mari kita lihat hasil dan impak setelah penggunaan EasyPro dipraktikkan dalam PDP. Yang pertama, terdapat peningkatan yang signifikan terhadap kumpulan sampel. Selain itu, dapat dilihat sebelum EasyPro dihasilkan, keputusan SC025 iaitu melibatkan keseluruhan subjek programming pada PSPM iaitu peperiksaan akhir sesi 2017-2018 hanya pada min bawah 3.3, tetapi setelah penggunaan EasyPro diperkenalkan dan dipraktikkan, min berada di atas 3.5 bermula sesi 2018-2019 sehingga kini. Impak kepada pencapaian min terdapat beberapa anugerah yang diterima oleh penyelidik terhadap peningkatan PNGK. Begitu juga impaknya pada min kolej. Kesan positif bukan sahaja dapat dilihat di peringkat dalaman, tetapi juga memberi kesan yang positif di peringkat luar bermula dengan sesi 2018-2019. Maka dapat disimpulkan bahawa EasyPro ini dapat meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah pelajar, menjadi alat pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran pengaturcaraan, meningkatkan kemahiran berfikir komputasional pelajar, pelajar dapat belajar secara kendiri, dapatan kajian menunjukkan 100% pelajar menunjukkan peningkatan yang memberasakan setelah menggunakan EasyPro. Pensyarah di kolej matrikulasi dan universiti tempatan juga memberikan komen yang positif tentang inovasi EasyPro ini. EasyPro ini juga sesuai dengan semua bahasa pengaturcaraan seperti C++, Java, Python dan lain-lain bahasa pengaturcaraan. Mari kita lihat apa kata pelajar. Lebih faham untuk mempelajari antara IPO, Pseudocode dan Java Program. Kami berharap agar penggunaan EasyPro dapat diperluaskan dan dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Semoga lebih ramai lagi pelajar dan pendidik di luar sana yang akan mempraktikkan EasyPro selepas ini. Akhir kata, ingat coding, ingat EasyPro. Semoga kita semua mendapat keberkatan dan manfaatnya. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.